Bismillahirrahmanirrahim. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengadakan perkara baru di dalam urusan kami ini, di dalam agama kami ini yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Jadi minggu sudah kita lebih bicara berkenaan berkenaan dengan Maulidur Rasul. Dan juga amat telah sebut dah minggu lepas perbandingan supaya kita boleh buat perbandingan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah kita yang sedang sebahagian daripada masyarakat kita amalkan. Apakah ia menepati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya. Kemudian selepas daripada kita masuk pula berkenaan dengan apakah maksud sebenar dan apakah yang sepatutnya kita buat di dalam menyambut perutusan kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah cara dia? Dan apa dia sebenarnya hak besar di sebalik perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang nak sambung lagi berkenaan dengan hak baru ni. Jadi baru ni yang kita sebut sedikit berkenaan dengan amalan berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tu berkenaan dengan hadis ni. Dan juga amu sebut juga berkenaan dengan hal ni dikaitkan dengan ilmin yuntafa'u bihi dalam hadis tu. Perkara yang boleh menjadi yang boleh menjadi mana bantuan boleh menolong seseorang selepas daripada dia mati, iaitu ilmu yang boleh mendatangkan manfaat kepada dia. Jadi di antara bentuk ilmu tu amu telah sebut dah baru ni beberapa hadis. Ia sangat mudah untuk kita ingat. Kemudian kita sapa ke orang dengan mudah, gitu je. Dan juga sedikit panduan berkenaan dengan amalan. Amal dan mengapa di kalangan masyarakat kita ni jadi payah nak beramal. Betul lah sebut dah baru ni. Kemudian aku suka juga nak sebut satu cerita. Sebagai sambung yang hak baru ni. Satu cerita di dalam beramal. Cara nak beramal. Kalau kita tengok di kalangan sahabat dulu, dia pandai, dia cerdik nak beramal. Dia cerdik. Mana dia fikir semua, cari jalan lagu mana cara nak beramal, lagu mana cara nak buat amal yang baik. Satu contoh, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak buah dia Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Ni anak didik, anak putih lah kalau kita kata dia. Jadi anak buah dia pergi jumpa dengan Ibnu Umar. Jadi Tufail ni pergi jumpa dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar apa ajak pergi pasar. Jadi bila pergi pasar, Tufail kata Ibnu Umar ni dia lalu dekat dengan dekat dengan orang jual, dekat dengan orang miskin, dekat dengan hak jokotik. Siapa-siapa tu. Kutip bahaya buangnya daripada pasar tu lah, daripada hak orang jual. Dia lalu tu dia beri salam. Tu je. Dia pergi pasar, dia jumpa dengan orang ni beri salam, jumpa orang tu beri salam, jumpa orang ni beri salam belakang. Tu kerja dia. Bukan kerja dia. Mana ada suatu ketika dia buat lagu tu. Bukan kata dia tak ada kerja memang nak hari buat gitu. Tak. Dan ayatnya ada ketikanya dia tak si buat apa-apa kerja kosong. Dia pergi buat lagu tu. Dia pergi dengan Tufail. Jadi lagu tu. Lepas tu dia balik. Lepas tu di ketika yang lain pula lepas pada tu lama pula lepas pada Tufail pergi pula jalan jumpa dengan dia. Jumpa dengan dia tu Ibnu Umar pun ajak pula pergi pasar. Mari kita pergi pasar pula. Tufail pun kata nak pergi buat ke dia pasar. Saya tengok tuan ni pergi pasar ni, tuan tidak bukan nak pergi nak berhenti dekat dengan orang jual. Tidak duduk nak tawar-tawar rega. Tidak duduk tanya-tanya rega. Lepas tu tidak duduk dengan orang hak debuah ramai-ramai. Tidak. Lepas tu tak ada gapo nak pergi. Lepas tu gelik. Lepas tu nak buat ke dia pergi.
Ibnu Umar pun kata. Ibnu Umar pun kata, ya Aba Batnin, innama naghdu min ajli salam nusallimu ala man laqina. Dia kata, kita pergi tu kita nak wisalah je. Kita nak wisalah. Kita nak wisalah dengan siapa hok kita jumpa. Tu je. Tu Ibnu Umar. Dia pergi tu kerana dia nak wisalah. Jumpa orang ni wisalah, jumpa orang ni wisalah, jumpa orang ni wisalah. Nak pahala wisalah kat orang. Tu je. Pahala wisalah. Wisalah moga boleh pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Assalamualaikum 10, wa rahmatullah 20, wa barakatuh 30. Tu. Mana dia pergi je nak wisalah. Sekali wisalah kat orang 30. Sekali pula 30. Banyak. Pahala. Nak buat amal, nak dapat pahala, wisalah kat orang. Wisalah orang. Jadi waktu tu kita kata, kalau orang tak ada kerja saja ke apa boleh lah buat. Kalau ada kerja lain hok besar lagi, tak payah, tak perlu. Tapi nak rayaknya sahabat ni kadang-kadang benda hok orang tak terletah dia nak buat amal. Dia boleh fikir untuk benda tu sebagai satu amalan. Satu amalan. Dia boleh terletah. Lepas tu banyak lagi. Itu satu contoh yang mudah. Benda yang kita rasa remeh-temeh. Remeh-temeh. Jumpa dengan orang, wisalah. Jumpa dengan orang, wisalah. Padahal benda tu besar. Sehingga Nabi kata tak ada orang yang paling kedekut selain daripada orang yang kedekut ke wisalah. Payah nak wisalah ke orang. Hak tu hak paling kedekut. Bukan kata hak payah nak wipiti ke apa. Hak tu sebenarnya hak paling kedekut. Jadi Ibnu Umar dia nampak cara nak buat amal. Lepas tu kita banyak sebenarnya peluang untuk kita nak buat amal. Makna kita tak perlu urusi, tak perlu kita berasa Allah payahnya nak beramal tu. Banyak sebenarnya. Kalau hak mudah kat kita kata baca Quran ke apa atau bentuk-bentuk sana. Ziarah orang ke apa bentuk-bentuk sana. Cuma le ni nak pergi pasar wisalah tu rasa tak pernah sabuh. Le ni muka gigi tu duduk dengar dandut ke apa tu. Dosa pula dah situ. Nak pasar tengok orang pula. Yalah buat cara lain lah. Itu zaman dia. Sesuai dengan zaman dia. Lepas tu banyak lagi mari masjid. Kena mak tolong tok siap ke kita kata. Boleh pahala. Boleh pahala situ. Banyak sebenarnya ruang untuk kita buat amal. Baik. Kemudian kita pergi kepada perbahasan seterusnya iaitu berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minggu sudah amo bahagikan manusia ni kepada 3 golongan. 3 golongan. Golongan yang pertama yang membesarkan hari kelahiran, membesarkan badan tubuh. Golongan yang kedua yang membesarkan karamah, mukjizat semata-mata. Hak zaman Nabi tu. Mukjizat yang berlaku di zaman Nabi. Golongan yang ketiga iaitu golongan yang membesarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada 3 golongan itu mungkin hak nombor 1 dia ada juga sifat ketiga ataupun sifat mungkin sesuai je. Dia satu je pasal dia. Dia tak cara ke menggelar hak lain. Dia 2 lagi tu. Jadi golongan yang ketiga ni sebagaimana betul sebut dah baru ni iaitu mereka menyambut kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membesarkan apa yang ditinggalkan oleh baginda. Apa yang lagu tu berdasarkan kepada ayat Quran yang telah hamba sebut dah baru ni. Nikmat yang besar ni daripada Nabi ni nikmat pengajaran agama tu. Baca kitab ni, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah. Dan nikmat dan juga kesempurnaan daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesempurnaan agama. Bukan batin tubuh dia tu, kesempurnaan agama. Nikmat gitu juga, nikmat besarnya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Tu hak Nabi cerita tu, itu hadis Nabi. Kemudian hamba telah sebut dah baru ni beberapa tanda cintakan, kasihkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga golongan yang mendapat kebaikan daripada perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan manusia ni yang menerima ajaran yang sampai kepada mereka ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 3 golongan. 3 golongan manusia. 3 jenis manusia hak terima ajaran Nabi ni. Terima ajaran Nabi. Ini hadis dia. Tak apalah kita tak payah baca hadis dia agak panjang. Kita tengok terjemah dia. Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda perbandingan petunjuk ilmu ya Allah taala utuskan aku membawanya adalah seperti perbandingan hujan yang lebat mencurah ke bumi lalu tanah ada hak molek bersih
menerima air itu lalu ia menumbuhkan rumput dan tumbuhan yang banyak. Ada pula di antara dia hok kerah, tanah hok kerah. Lalu dia tapung air, menampung air. Allah Ta'ala memberi manfaat dengannya kepada manusia, di mana manusia boleh minum, memberi minum kepada binatang ternak dan sebagainya, dan menyirami tanaman. Hujan itu menimpa satu jenis tanah lagi, iaitu tanah itu tanah kosong, tidak menampung air dan tidak menumbuhkan tumbuhan. Demikianlah perbandingan manusia yang memahami dengan mendalam ilmu agama dan apa yang Allah utuskan aku membawanya, mendatangkan manfaat kepadanya, lalu dia belajar dan mengajar. Dan perbandingan orang yang tidak mengangkat kepala langsung dan tidak menerima petunjuk yang aku diutuskan membawanya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW membahagikan manusia kepada menyerupakan manusia yang menerima ilmu, menerima ajaran daripada Nabi SAW. Hak terima hadis, hak dengar hadis, dengar Quran, dengar ajaran hak Nabi bawa, hak dengar ajaran Islam kepada tiga golongan, iaitu serupa dengan tanah, serupa dengan tanah. Iaitu tanah tu Nabi bandingkan tanah tu kepada tiga jenis. Hak menerima hujan. Tanah yang menerima hujan itu tiga pesing tanah. Tanah yang pertama iaitu tanah yang mana bila mana hujan turun atas dia tu, dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanah hak subur. Tanah hak subur tubik, buat tubik tumbuh-tumbuhan, ada hasil, orang boleh makan. Orang boleh makan. Itu perbandingan yang pertama. Perbandingan yang pertama tu iaitu kepada golongan manusia jenis mana? Golongan manusia jenis hak dengar sesuatu mari daripada Nabi SAW, lalu dia boleh buat kesimpulan daripada sesuatu hak mari daripada Nabi. Dia dengar Quran, dia dengar hadis, dia boleh buat kesimpulan. Dia boleh buat kesimpulan, lepas tu dia boleh royak orang. Maksud hadis ni gini, maksud ayat Quran ni gini, dia boleh royak. Itu golongan-golongan mujtahidin, seperti Imam Pak Mazhab tu, dan juga mujtahid-mujtahid yang lain, Ibnul Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, dan juga kemudian lagi selepas daripada tu. Itu golongan hak tu, ulama-ulama mujtahid yang boleh membuat istinbat, membuat kesimpulan hukum daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang kedua, golongan serupa hak lagu mana? Serupa dengan tanah hak kerah. Hujan turun atas dia, tanah kerah, hujan turun atas dia, dia pun tapung air hujan. Dia tapung air hujan tu, dia tidak waktu bik tumbuhan, tak ada waktu bik pokok apa-apa, tak ada. Sekadar tapung air je. Orang pun mari ambil cedok air tu, buat mandi, buat minum, lepas tu buat sirai tanaman dan macam-macam lagi. Tak boleh. Iaitu golongan, iaitu perbandingan kepada golongan yang kedua, golongan yang mana dia dengar sesuatu daripada Nabi, sama ada Quran ataupun hadis, dia pun royak serupa hak tu. Royak serupa hak tu. Tak ada ubah-ubah, tak ada tamu-tamu, tak ada buat kesimpulan. Dia tak reti buat kesimpulan. Tidak reti dia nak royak daripada hadis ini, Nabi mengisyaratkan kepada gini-gini, tak reti. Mana dia tidak boleh membuat apa-apa kesimpulan. Cuma sekadar dengar hak Nabi royak, siapa kau orang serupa hak Nabi royak. Serupa hak Nabi royak. Hak tu pun molek juga. Serupa tanah saat ni. Ada hasil juga walaupun tak tumbuh-tumbuhan, tak tumbuh apa-apa, tapi kurang-kurang dia tapung air, orang boleh ambil air. Ada hasil juga, molek juga. Golongan yang ketiga serupa dengan tanah yang ketiga, tapung air pedok, menumbuh tumbuhan pedok. Air turun tu kat dia pakai resak, air tu hilang gitu je. Tak tahu di mana air. Itu apa kita kata tanah pasir ke, kita kata deh tanah patah ke. Iaitu golongan, iaitu perbandingan kepada golongan yang ketiga, golongan yang langsung tak seterima. Dengar kat dengar gitu dah, dengar masuk telinga kanan, tubik telinga kiri, langsung tak seterima. Langsung tak seterima. Jadi golongan itu golongan hak tak molek. Yang ketiga tu adalah golongan hak tak molek, serupa dengan tanah hak tak molek sana. Tidak mendapat apa-apa hasil daripada hujan yang menimpanya. Tak boleh nak bui apa-apa pun kebaikan daripada hujan yang menimpa dia. Jadi daripada tiga pembahagian yang dibuat oleh Nabi SAW sana. Daripada tiga. Membuat sini pengajaran itu bobo. Tak apalah. Kita tengok. Sebab itulah Nabi SAW
supaya menyampaikan daripada dia walaupun satu ayat, walaupun sikit. Sebab apa? Sebab semata-mata menyampaikan walaupun sedikit itu sudah merupakan kebaikan yang sangat besar yang kita perolehi daripada perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang belaka ke Nabi. Semua kita sayang ke Nabi. Jadi kita sayang ke Nabi itu sebab kebaikan yang dia bawa tu banyak. Jadi bila mana banyak kebaikan yang dia bawa, kita nak ambillah kebaikan tu. Kalau kebaikan tu banyak dia bawa, kita tak ambil sahabat buat apa dia. Tak ada beda. Tak ada makna kita nak besar, nak sohu dengan kelahiran dia. Tapi kebaikan yang dia bawa, so pun kita tak ambil. So pun kita tak ambil waktu. Buat apa? Tak ada makna. Tak ada makna. Jadi maknanya, paling-paling tidak kita kena ambil walaupun kebaikan yang sedikit. Sedikit mungkin. Lepas tu, kebaikan hak ni, kita sapa ke orang, kita dengar, kita amal, kita sapa ke orang, besar tu. Sebab Nabi doa seri, doa tuah. Doa tuah. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan baru-baru ni. Jadi sebab itulah Nabi SAW perintah supaya menyampaikan daripada dia walaupun satu ayat. Dengan sabda baginda, balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Sapalah. Royak, kalau mari daripada aku, royak walaupun satu ayat. Sebab apa? Sebab ia mendatangkan kebaikan kepada kita. Kebaikan daripada perutusan Nabi SAW. Jadi daripada hadis yang kita baca saat ini, maknanya hendaklah kita memilih untuk menjadi salah satu daripada dua golongan tadi. Dua golongan tadi. Yang mana golongan pertama tu agak payah. Sebab tu nak kena mengaji jurumna. Sebab bila mana dengar hadis, dengar Quran, nak buat kesimpulan, buat istinbat, payah tu. Tu mujtahid. Tapi golongan yang kedua, tak payah. Sebagaimana Amos sebut dah minggu lepas, beberapa hadisnya engkau mudah. Tak payah kita nak huraikan apa. Kita pakai dengar, royak korang. Kita amal, kita royak korang. Mudah. Orang hak lagu ni, kita royak lagu ni. Orang hak lagu ni, kita royak lagu ni. Sesuai dengan orang. Dia sesuai dengan semua orang. Sesuai dengan semua orang. Jadilah salah satu daripada dua golongan ni. Mana yang menerima daripada Nabi SAW dan seterusnya menyampaikan. Ataupun dan juga buat kesimpulan ataupun semata-mata menyampaikan daripada Nabi SAW. Jangan jadi golongan yang ketiga, yang langsung tak terima apa yang datang daripada Nabi SAW. Jangan jadi yang ketiga. Jadilah salah satu daripada dua. Mana kena bersedia dengar apa hak mari daripada Nabi. Barulah kita boleh mendapat kebaikan daripada pengutusan kebangkitan Nabi SAW. Kemudian seterusnya, ni tanda kasih. Ada kita kasih, kita sayang kepada Nabi. Dia banyak sebenarnya kalau kita tengok apa yang digariskan oleh ulama-ulama kita, tanda kita cinta kepada Nabi, tanda kita kasih, kita nak kebaikan daripada pengutusan Nabi SAW. Waktu itu banyak sebenarnya, banyak. Waktu itu insya-Allah kita akan bicara dalam hadis selepas daripada ni, ke hadis ke-7 ke ke-8 itu hadis ad-dinun nasihah. Kita akan bicara situ berkenaan dengan an-nasihatu li rasulih. Apakah yang dimaksudkan dengan an-nasihatu li rasulih? Situ. Baik. Tanda kasih kepada Nabi lagi, iaitu mengasihi, membela orang yang merupakan tanda cinta kepada Nabi SAW. Kita bela orang yang mana Nabi rakyat dah. Bela dia ni adalah merupakan tanda saya ke dia. Nabi rakyat. Itu Nabi rakyat dah. Seperti di dalam hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal. Nabi SAW bersabda, Allah Allah fi ashabi, Allah Allah fi ashabi, la tattakhidhuhum min ba'di gharada, faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum, wa man abghadahum fabibughdi abghadahum, wa man adahum faqad adani, wa man adani faqad adha Allah, wa man adha Allah yushiku an ya'khudhahu. Nabi bersabda, bertakwalah kepada Allah berkenaan dengan sahabat-sahabat aku. Beringat dalam masalah sahabat-sahabat aku, kena beringat, berhati-hati. Kena berhati-hati. 2 kali Nabi kata. Jangan jadikan mereka sebagai sasaran kebencian sepeninggalanku. Jangan jadikan sahabat ni sebagai sasaran kita. Nak kata, nak apa-apa kita kata ke sahabat. Jangan tebing kata ke sahabat. Nabi berkata, sesiapa yang kasih kepada sahabat, maka
kerana kasih kepada aku dia mengasihi mereka. Tanda kasih ke Nabi, kasih ke sahabat. Itu tanda. Ini antara hak Nabi royak. Bukti kasih ke dia. Bukti kasih ke dia. Dan sesiapa yang membenci mereka, maka kerana bencikan aku, dia membenci mereka. Kalau benci ke sahabat, itu benci ke Nabi. Itu benci ke Nabi. Sesiapa yang menyakiti mereka, bermakna dia menyakitiku. Sesiapa yang menyakitiku, bermakna dia menyakiti Allah. Dan sesiapa yang menyakiti Allah, pasti Allah akan mengazabnya. Mana sini? Cintakan Nabi, iaitu cintakan, kasih dan membela sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Ini tanda cinta ke Nabi. Kalau kita sayang ke Nabi, buat mana? Ini salah satu. Jadi, cinta kepada sahabat, iaitu kita bela. Kita bela sahabat, iaitu kita lawan orang yang membenci sahabat. Salah satu. Kita lawan, kita tekan golongan yang benci kepada sahabat. Seperti golongan Syiah, kita kata. Golongan Syiah, Rafidhah. Golongan Syiah, dia benci ke sahabat. Dia kafir sahabat. Dia kata sahabat orang paling jahat. Kita lawan dia. Bapa? Kerana kita sayang kepada sahabat. Bapa kita sayang kepada sahabat? Kerana kita kasih kepada Nabi SAW. Itu tanda dia. Itu salah satu daripada tanda dia. Bila mana siapa kepada kita cerita-cerita tak molek berkenaan dengan sahabat. Tak kira lah. Sahabat tu nama apa? Sa'labah tu. Kononnya tak bayar zakat. Padahal dia ahli Badar. Tu. Muawiyah tu. Padahal dia tu salah seorang daripada penulis wahyu Nabi SAW. Ada ipar Nabi dia tu. Tu. Abu Sufyan tu ayah dia. Hindun tu. Dah ramah lagi. Ramah lagi. Sahabat-sahabat. Ya kadang-kadang benda tu, cerita tu sampai kepada kita pun pakat buat ratik juga. Kita buat ratik juga. Jadi kalau nak sampai kepada kita cerita tak boleh berkenaan dengan sahabat, kita kena ingat hadis ni. Hadis ni. Pada ketika itulah cinta kita kepada Nabi teruji. Cinta kita kepada Nabi teruji. Kalau kita ingat hadis ni, kita sayang ke Nabi, kita jangan sedak-sedak duk bawa cerita tak boleh berkenaan dengan sahabat. Jangan. Tawakuf. Kalau tak boleh buat, tak boleh kaji, tak boleh apa, tawakuf. Ambil sikap tidak buat keputusan. Jangan kata jala. Dan tak boleh nak kata tidak kat, senyap sudah. Cari orang yang boleh membuat penyelesaian. Orang yang boleh menyelesaikan masalah berkenaan dengan waktu. Cari orang yang boleh ni macam mana ni cerita sahabat Badar ni. Sahabat perang Badar ni salah tak bayar zakat. Jala kedok. Kita tak berani nak kata sahabat besar ni. Tanya orang yang boleh menyelesaikan masalah tu, menyelesaikan cerita tu. Jangan bawa pula apa? Boleh. Ingat, kalau sahabat jangan. Kalau bawa cerita tak boleh berkenaan dengan sahabat, takut-takut kita termasuk dalam golongan yang benci kepada Nabi SAW. Ni mana hak Nabi royak. Bukti kasih kepada dia ni. Salah satu. Jadi sebab kita saya ke Nabi, kita kena ingat hadis-hadis ni. Dia juga banyak lagi lah waktu tu, tanda-tanda waktu tu, insyaAllah kita akan bicara dalam hadis seterusnya. Kemudian seterusnya sebagai tanda cinta kepada Nabi SAW juga, iaitu Nabi SAW bersabda, Man salla alayya marrah man salla alayya marratan wahidah kataballahu azza wa jalla lahu biha 10 hasanatin. Di dalam riwayat yang lain, Man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi 10. Sesiapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah menulis untuknya 10 kebaikan. Di dalam riwayat yang lain, Allah berselawat untuknya 10 kali. 10 kali. Ini tanda kita sayang kepada Nabi SAW juga. Banyak selawat. Sentiasa berselawat kepada baginda. Berselawat tu sepanjang tahun sama-sama. Sama-sama biar ada sama selawat kepada Nabi SAW. Ada sama. Patut lagu mana cara hak paling kita nak supaya kita boleh selawat sama ke Nabi? Lagu mana cara? Nak suruh boleh hak tu. Dan juga lagu mana cara untuk kita memperoleh segala hak kamu sebut baru ni sebelum ni. Kamu sebut dah baru ni kan lagu mana nak dapat tuah daripada Nabi, nak dapat kebaikan daripada Nabi. Kita sebut dah baru ni kan? Sebelum ni. Dan juga saat ni pun sebut dah. Jadi nak boleh semua tu, maka dan nak banyak selawat kepada Nabi, cara dia iaitu belajar hadis. Baca hadis-hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu cara hak paling mudah. Tu belajar hadis. Bila kita belajar hadis, kita tahu gapo hak kita nak, mana kita dengar. Bila mana kita dengar, kita boleh royak orang, boleh dah tuah tadi. Doa hak Nabi doa tadi. Doa kebaikan, doa tuah tu. Tu. Dia juga bila mana kita belajar hadis, kita akan banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzukirtu 'indahu falyusalli 'alayya wa man shalla 'alayya marrah sallallahu alaihi 'ashra." Sallallahu alaihi wasallam 'ashran. Hadis riwayat Hasan. Nabi bersabda, sesiapa yang mana aku disebutkan dekat dengan dia, sesiapa yang mana dia dengar nama aku disebutkan dekat dengan dia. Mana dia dengar nama aku disebutlah, maknanya dia dengar nama aku disebut, hendaklah dia berselawat kepadaku. Dan sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Jadi nak banyak selawat, banyak dengar hadis, banyak baca hadis. Sebab bila mana kita dengar hadis, kita banyak dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut. Bila mana kita banyak dengar nama Nabi disebut, kita banyaklah selawat. Sebab ni Nabi royak, siapa yang disebut nama dia, siapa yang dengar nama dia disebut, kena selawat kepada Nabi. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakri al-bakhil, orang yang bakri iaitu orang yang mana nama aku disebut, dia dengar nama aku disebut, dia tak selawat kat aku. Hak tu orang kedekut. Hak tu orang kedekut. Salah satu daripada orang kedekut. Tu Nabi kata. Manakala kita tidak mahu tergolong dari kalangan orang yang kedekut, orang yang bakir, bila mana disebut nama Nabi, kita kena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak hak ni belajar hadis. Belajar hadis, cari tempat mana-mana orang mengajar hadis, cari. Sebab bila mana dengar semua, kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun baca, cari banyak dari buku-buku terjemahan hadis. Banyak. Baca tengok mana hak mana faham, hak mana mudah supaya hadis hak kamu sebut minggu lepas, mudah untuk difaham, mudah untuk diamal, mudah nak sapa ke orang. Waktu mudah kita boleh faham, kita boleh amal, kita boleh sapa ke orang sekali. Mudah. Hak mana payah, kita tawakuf. Jangan pandai-pandai buat sendiri. Hak mana agak tak faham gapo gak, tawakuf. Tanya orang yang pandai, tanya orang yang pandai. Paling tidak dapat ada kebaikan. Iaitu apa dia? Selawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu cara nak banyak selawat. Dia semua. Semua. Bukan sekali sebulan ke dak, semua tu. Setengah kalangan pula dia payah jadi nak ngaji hadis. Macam-macam pula. Ngaji hadis ni payah lagi tu lagi ni lah. Tak kena tu. Dia kata lagu tu sebab dia tidak biasa dengan mengaji hadis. Tak dengar orang yang mengaji hadis. Banyak hadis ni bukan dua bab aja, banyak kara lagi. Hadis ni semua kara ada dalam hadis. Maka Nabi royak dah kan. Dia mengajar semua kara kepada kita. Sahabat sebut dah. Sehingga cara nak masuk bilik air, duduk dalam bilik air nak buang air, hak tu pun dia ajar. Patut adab apa semua ni dia ajar. Ilmu perubatan pada banyak hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Baik. Kemudian kita balik pula kepada berkenaan dengan masalah bid'ah, yang mana ia merupakan asas kepada hadis ni. Hadis yang kita baca ni. Jadi sebelum nak tutup hadis ni, kita nak bincang sedikit beberapa kekeliruan berkenaan dengan masalah bid'ah. Iaitu antara dia. Iaitu golongan yang mengatakan bid'ah ni terbahagi kepada hasanah. Antara dalil yang digunakan oleh mereka iaitu hadis ni. Jadi sebelum ni, dalam perbahasan awal-awal dulu kita telah bincang berkenaan dengan pembahagian bid'ah kepada berapa hasanah sayyi'ah. Kita telah bincang apakah makna hasanah tu yang dimaksudkan oleh ulama-ulama tu, kita telah bincang dah tu. Kesimpulan dia nya bid'ah dari segi istilah syar'i tak ada hasanah. Tak ada. Itu berdasarkan kepada hujjah yang dikemukakan oleh ulama yang buat pembahagian itu sendiri, seperti Imam Asy-Syafi'i, seperti Imam An-Nawawi, seperti Izzuddin Ibn Abdissalam, seperti Imam As-Suyuti dan lain-lain. Ibn Rajab kagapara kita telah sebut dah sebelum ni. Di antara dalil lain, dia kata ada dua, hasanah dan juga sayyi'ah, iaitu hadis ni.
Itu hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah fa'umila biha ba'dahu kutiba 'alayhi mithlu wizri man 'amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'un. Hadis riwayat Muslim. Maksud dia siapa yang memulakan satu sunnah yang baik dalam Islam, dia akan memperolehi ganjarannya. Dan ganjaran orang yang buat selepas daripada dia. Tak kurang sikit pun ganjaran mereka. Dan sesiapa yang memulakan satu sunnah yang buruk di dalam Islam, dia akan menanggung dosanya. Dan dosa orang yang buat selepas daripada tu dengan tidak kurang sikit pun dosa-dosa mereka. Jadi dia kata, hadis ni menunjukkan bahawasanya bid'ah tu ada dua. Ada sayyi'ah dan juga ada hasanah. Hadis ni. Sebab tu Nabi buat dua. Satu sayyi'ah, satu hasanah dan juga satu lagi sayyi'ah. Ada Nabi sebut pula, siapa yang buat sunnah hasanah tu, dia boleh pahala. Hak dia buat. Lepas tu orang yang amal kerana ikut dia, boleh pahala juga ke dia. Begitu juga dengan sayyi'ah. Kalau dia buat, dia boleh dosa. Orang yang buat suruh ikut dia, dosa juga. Dia tanggung juga dosa kawan tu. Baik. Jadi jawapan terhadap kekeliruan tersebut, kekeliruan yang mungkin timbul dari sesetengah kalangan. Jawapan itu pertama iaitu penggunaan lafaz yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis ni Nabi guna lafaz man sanna. Man sanna, maksud dianya sesiapa yang mengikut sunnah. Sesiapa yang merintis jalan kebaikan. Bukan dengan mana mani bertada'a, iaitu sesiapa yang mereka-reka mengada-ngadakan. Bukan dengan mana lagu tu. Mana sesiapa yang mengikut sunnah. Mana benda tu ada dah. Benda tu ada dah. Ataupun sesiapa yang merintis jalan kepada kebaikan. Kebaikan tu ada dah. Cuma dia buka jalan. Nak suruh orang lain tu buat juga. Bukan dengan lafaz mani bertada'a, sesiapa yang mereka-reka. Bukan. Lain. Itu lain. Dan yang kedua lafaz sunnah. Sunnah. Bukan bid'ah. Bukan. Mana sunnah? Sunnah ni tak lepas dah. Bukan bid'ah. Bid'ah ni rakaat. Mana dalam lafaz, dalam hadis ni Nabi SAW tidak guna lafaz ibtada'a. Tidak. Berbeza dengan hadis yang Nabi larang daripada perkara bid'ah. Tu jelas Nabi guna perkataan bid'ah. Guna perkataan bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Tu jelas. Lain. Lain, beza tu. Tidak serupa. Yang kedua, Imam Nawawi kata di dalam syarah Muslim. Jadi hal ni tak ada nak terjemah tadi. Imam Nawawi kata hadis ni menunjukkan bahawasanya galakan supaya memulakan perbuatan kebaikan. Dia juga menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Dia juga hadis ni juga sebagai ancaman daripada memulakan jalan-jalan kebatilan dan juga jalan-jalan yang keji. Itu maksud hadis. Bukan buat, bukan reka, bukan. Sebab Nabi kata lagu ni dalam hadis ni iaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam awal hadis itu. Permulaan hadis itu. Iaitu faja'a rajulun bi surwatin kadat kaffuhu ta'jizu anha fatataba'an nas dan seterusnya. Baik. Kita pergi kepada jawapan yang ketiga. Sebab hal ini duduk dalam jawapan yang ketiga. Iaitu yang ketiga dengan melihat kepada permulaan hadis. Cerita, asal cerita. Asal cerita apa yang Nabi SAW sebut lagu tu? Asal cerita dia ni hadis dia panjang. Hadis dia panjang. Cuma hal ni amat terjemah dah lama dah. Nak buat buku berkaitan dengan kitabul ilm. Buku berkaitan dengan ilmu saja. Hadis-hadis berkenaan dengan ilmu. Insya-Allah lah. Siap. Nak cetaklah buku berkaitan dengan ilmu saja. Hadis-hadis ilmu. Mungkin dalam 200 berapa surat. Itu. InsyaAllah. Ada sikit lagi. Jadi cerita dia ni, iaitu Nabi SAW, dia duduk dengan sahabat-sahabat dia, tiba-tiba mari satu rombongan, kita secara rekah cerita dia. Satu rombongan ia kaki ayat, tak pakai ayat, pakai pun berselendek ataupun pakai kain je. Kain saja je pakai, tak pakai baju pun. Duk ayat pedek. Hak ni puak-puak Bani Mudhar. Jadi bila mana mari lagu tu berubah muka Nabi. Berubah. Jadi Nabi ni kesian juga kepada umat dia dalam masalah dunia. Kesian juga.
Dia tak sih juga umat dia dunia ni berat, tak sih juga. Tapi dia tak sih juga dok ambak dunia. Siapa lupa ke akhirat, tak sih juga. Dunia pun akhirat nombor satu je. Jangan ada agama. Berubah muka Nabi. Sebab apa? Sekarang kemiskinan yang nampak pada mereka tu. Nabi pun suruh Bilal patu qamah. Mana orang mari semaya. Sudah semaya, Nabi pun berkhutbah baca beberapa ayat Quran. Selepas daripada tu Nabi SAW pun beri galakan supaya bersedekah. Nabi beri galakan supaya bersedekah. Jadi Nabi baca ayat Quran yang sesuai. Nak baki asal manusia, baki asal lah. Mana asal manusia ni daripada dua orang ni tak ada dengan tu awak. Bukannya suku sakak jauh-jauh, mana mari daripada keturunan tu lah. Jadi kalau saudara tu miskin, tengok etek. Ingat-ingat etek muka keturunan tu lah. Dan juga ayat hak ni pula suruh buat amal kepersediaan untuk pergi ke akhirat. Sedekah. Lepas tu Nabi SAW pun beri galakan supaya bersedekah. Hendaklah seseorang itu bersedekah daripada dinar dia, daripada dirham dia, daripada baju dia, daripada kata gandum dia, daripada kata tamar dia. Sehingga Nabi kata walaupun dengan sepotong tamar. Tak ada apa pun separuh waktumu. Ia sedekah dengan separuh waktumu. Wilah dah tak ada tangan kat. Lihat tu dah. Marilah seorang usaha bawa sekarang seguning yang mana hampir dia tak erak nak bawa. Bukan memang tak erak nak bawa. Banyak dia bawa. Seguning barang dia bawa. Kemudian dia bawa tu dia letak dah demo. Ni sedekah saya. Selepas daripada tu orang ramai apa mari. Pakak bui sehingga perawi ni kata saya tengok dua longgokan makanan dan pakaian. Lepas pada tu saya tengok muka Nabi SAW berseri-seri bagaikan disepuh emas. Nabi pun bersabda hak hadis tadi. Iaitu man sanna fil Islam sunnatan hasanah dan seterusnya. Hak kita baca tadi. Barulah Nabi sebut hak tu. Jadi kesimpulan dia je hadis tadi hak setengah kalangan silap faham berkenaan dengan hadis tadi. Hadis tadi itu sebenarnya berkaitan dengan seseorang yang memulakan sesuatu amalan baik yang mana amalan baik itu telah ada daripada sunnah lalu diikuti oleh orang lain, bukan bermakna satu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan langsung tidak terdapat di dalam sunnah. Bukan dengan makna lagu tu. Makna hadis tu kalau Nabi wayak tu makna dia nya orang tu buat benda yang ada dah dalam sunnah. Bukan kata tak ada langsung, bukan kata benda baru, bukan benda yang ada dah iaitu dalam sunnah bersedekah. Galakan bersedekah tu banyak dalam hadis, banyak sangat. Dalam Quran pun ada galakan supaya bersedekah. Hak tu ada dah. Cuma dia buat mula sehingga orang tengok dia buat mula tu orang lain pun ikut. Orang lain pun ikut juga. Tu makna sunnah hasanah. Sunnatun hasanah. Makna benda hak ada dah. Hak tu kita boleh buat lah. Kita boleh buat walaupun kadang-kadang kita nampak kecil. Tapi kalau orang ikut insya-Allah pahala hak kita buat tu kalau dia ikut kita boleh. Boleh kita. Siapa kita mati pun boleh. Lepas pada kita mati pun boleh. Kalau siapa ni lepas mati tak boleh dah ni. Lepas pada mati pun boleh juga. Amba ingat. Amba sendiri bila mari bulat raya amba teringat selalu raya. Gumulah raya. Ingat satu amalan dia, sunnah hasanah hak dia buat. Gumulah raya dulu, mula raya hamba dulu. Setiap kali raya, dia nak pergi semaya raya, dia akan bawa sebotol minyak atap penuh. Kita tengok penuh. Dia akan bawa sebotol. Dia pergi ke masjid ataupun surga, tempat dia pergi semaya terawih, dia pergi. Dia pakar-pakar dia pergi ke orang, dia pergi. Dia tak ambil dah. Jadi pakar Allah. Tak kalau sebutin surga, ramai dah. Kalau sama masjid, pakar Allah. Tak tahu pak mana dah. Dia tak cara dah. Dia tak ambil dah. Dia tak ambil dah. Jadi hamba bila tiba hari raya, hamba teringat ke dia. Hamba pun buat. Hamba cerdas selalu. Sebelum raya puasa dan raya haji, hamba cerdas selalu. So, botol minyak atas kita tak rasa. Pagi raya kita buka. Buka pagi raya, hamba pakai nak pergi semaya raya, hamba pergi semaya raya, hamba pergi. Tak kira kita jadi tu email kau, kita tak jadi tu email kau. Hamba pergi semaya masjid Kubatria kau, tangan kita tidak dijemput untuk jadi email mana-mana kau, kita pergi. Naik atas tangga tu tak jumpa dengan orang, ambil. Pergi. Dia pergi. Tak tahu pak mana dah. Tak cara dah. Tu. Sunnah dia baik tu. Sunnah dia baik. Jadi kita tengok dia buat, kita pun ikut. Jadi amalan baik itu
Kerana dia buat, kita ikut, insya-Allah pahala boleh dia pas bila-bila. Yalah sebagai kita ni sebagai anak dia tu sudah. Lepas tu bila kita tengok sunnah hak molek. Lepas tu pakai minyak wangi nak pergi semaya ke apa tu memang sunnah Nabi. Dah, bukan benda baru. Bukan benda baru. Itu satu contoh. Apa tu hak lain kita tengok. Tu kadang-kadang orang buat, mana kita tengok ataupun kita buat orang tengok, orang ikut. Benda baik. Yang kedua, sikit lagi kita nak habis hajat ni hadir ni. Iaitu berkenaan dengan amalan sahabat lalu diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hak ni ada setengah ustaz dia kata, hak ni menunjukkan bahawasanya tidak semua hak Nabi buat, tidak semua hak Nabi tak buat tu tidak sunnah. Ni bukti dia. Iaitu cerita seorang sahabat, hang tunggu terjemah. Cerita daripada seorang sahabat Rifa'ah, dia cerita, kami pada suatu hari kami semaya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana baginda mengangkat kepala dia daripada rukuk, Nabi berkata, Sami Allahu liman hamidah. Ada seorang yang duduk belakang Nabi itu, dia pun baca, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Dia baca tu. Nabi tak ajar dia baca sendiri. Bila mana sudah semaya, Nabi bertanya, Manil mutakallam, siapa hak kata lagu tu? Siapa hak kata lagu tu tadi? Siapa hak baca lagu tu? Senyap. Dalam riwayat lain, ada senyap sahabat takut, tak berani. Senyap takut. 3 kali Nabi tanya, senyap takut. Nabi kata tak ada apa-apa, bukan nak marah. Barulah kau angkat tangan, saya ya Rasulullah. Nabi berkata, aku tengok sini, 30 lebih malaikat berebut-rebut nak ambil. Hak mana dulu boleh tulis? Berebut-rebut nak tulis. Baca hak, dia tu baca. Jadi bagi setengah kalangan dia kata ini menunjukkan bahawasanya benda walaupun Nabi tak buat, tapi boleh bila mana dia molek. Gitu juga kita. Kalau Nabi tak buat pun tidak semestinya tak boleh selalu. Dia kata lagu tu. Dia kata lagu tu. Sebab hak ni Nabi tak buat. Sahabat buat. Lepas tu Nabi tak marah. Nabi tak kata salah tu, bid'ah tu. Dak, Nabi aku. Jadi dia kata menunjukkan boleh kita nak buat sesuatu amalan walaupun Nabi tak buat. Baik. Mana dalil bagi orang yang mengatakan amalan yang Nabi tak buat juga menjadi sunnah. Jawapan dia. Hak ni termasuk dalam sunnah ni. Iaitu termasuk di dalam sunnah takririyah. Waktu tu kita tengok di dalam ta'arif, definisi pengenalan sunnah. Yang dikatakan dengan sunnah, iaitu sesuatu yang dinisbahkan, dihubungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada kata-kata, perbuatan, pengakuan, penafian, semua sekali. Sunnah takririyah, sunnah tarkiyah, sunnah tinggal. Sunnah juga tinggal. Orang tina mari bulan, tak puasa, tak semaya. Sunnah lah tu. Sunnah kat sunnah tinggal. Sunnah tinggal. Kalau dia puasa, dia menyalahi sunnah. Apa? Sebab Nabi suruh tinggal. Tiba-tiba dia pergi buat. Mana hak tu termasuk di dalam sunnah tarkiyah. Jadi begitu juga ni. Walaupun Nabi tak buat, tapi bila mana sahabat buat dan Nabi akui, maka dia termasuk di dalam sunnah yang dipanggil sunnah takririyah, sunnah pengakuan. Banyak lagi contoh lain. Azab tidak Nabi mimpi. Sahabat lain Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, dia mimpi. Sayyidina Umar pun mimpi juga. Beberapa orang sahabat mimpi. Nabi akui. Itu termasuk di dalam sunnah takririyah. Dia banyak lagi contoh-contoh dia. Baik. Kemudian kekeliruan juga berkenaan dengan bid'ah. Iaitu hak ni amalan berkaitan dengan amalan yang mana ulama berbeza pendapat sama ada amalan itu sudah dimansuhkan ataupun tidak dimansuhkan. Dan juga amalan itu dalil dia tu sahih ataupun tidak sahih. Ini ulama beza pendapat. Iaitu contoh dia seperti kunut subuh. Jadi kunut subuh ada setengah ulama mengatakan bid'ah. Di kalangan sahabat pun ada. Seperti Abu Malik Al-Ashja'i, seperti kalau tak silap Ibnu Umar, memang dia kata bid'ah, dia kata kunut subuh. Abu Malik Al-Ashja'i dia kata, ayah dia kata, dia kata, saya kata kepada ayah saya, engkau semaya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, belakang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Di sini belakang Ali ni di Kufah lebih kurang 5 tahun. Adakah mereka berkunut dalam semaya subuh? Dia jawab, anak, benda tu adalah bid'ah. Dia kata, mana di sisi dia bid'ah.
Tetapi ulama yang lain pula mengatakan tidak bid'ah. Tidak bid'ah. Sebab apa? Sebab ada dalil. Ada dalil. Ada dalil. Seperti Imam Syafi'i. Dia kata ada dalil. Jadi ulama berbeza pendapat tentang dalil itu. Tentang dalil. Setengah ulama mengatakan dalil itu telah dimansuhkan. Setengah ulama seperti Imam Syafi'i dia kata dak. La yazalu yaqnutuna hatu tu. Memang baca kunut. Sampai mati. Orang dia kata makna. Itu dari segi makna hadis. Dari segi makna hadis. Setengah kata makna kunut tu diri tegak. Molek. Nah. Lepas tu dalil yang jelas berkenaan dengan kunut subuh tu. Itu ulama beza pendapat juga. Dari segi sahih ataupun tidak sahih. Imam Syafi'i mengatakannya sahih. Imam Nawawi kata sahih. Ulama lain kata tidak sahih. Ada perawi yang dipertikai dalam itu. Baik. Jadi dalam persoalan ni, bila mana sesuatu amalan, sesuatu perkara itu ada dalil. Tetapi dalil itu diperselisihkan. Dalil itu diperselisihkan. Maka ada ulama yang kata benda tu sebagai perkara bid'ah. Nak rayak sini, setara ada dalil pun. Tapi bila mana dia faham dalil itu sudah batal, sudah dibatalkan, hak tu pun dia kata bid'ah. Hak ada dalil. Kalau hak tak ada dalil, tak seranya. Tak seranya. Apa setara tu ulama. Nah, tapi kok mana pun berkenaan dengan kunut subuh ni, walaupun ada ulama yang mengatakan bid'ah, tetapi ulama yang lain pula seperti Imam Syafi'i kata tidak, sunnah. Kunut subuh sunnah. Jadi dia termasuk di dalam khilaf mu'tabar. Khilaf yang boleh diambil kira. Mana tidak boleh ditolak. Mana ni tak boleh kita tolak atau tak betul, tak boleh. Cuma dari segi khata' dan sawab, dari segi hak mana lebih menepati sunnah dan mana kurang menepati sunnah. Dari segi itu. Sebab apa? Sebab dia termasuk di dalam khilaf mu'tabar. Jadi hal ni tak boleh buat balas ni khilaf mu'tabar. Khilaf mu'tabar. Cuma bagi setengah ulama dia kata hak lebih kuat. Ini bezanya dari segi lebih kuat dan juga kurang kuat. Cuma nak rayak sini ni setara ada dalil tu. Setara ada dalil pun. Ada lagi ulama kata bid'ah. Sebab apa? Sebab bagi dia telah dibatalkan dalil tersebut. Telah masuk. Jadi maknanya kalau tak ada dalil, tak usah tanya. Tu. Tapi kok mana pun bila mana ada dalil, benda tu boleh berlaku khilaf. Boleh berlaku khilaf. Jadi hak ni antara perbezaan di antara khilafiyah dan juga bid'iyah. Khilafiyah ni dia tahu mana khilaf pun dia ada dalil. Cuma mungkin cara faham dalil tu lain. Hak ni faham lagu ni. Hak ni guna usul lain, hak ni guna usul tarjih. Dia tarjih hadis ni, dia kata hadis ni lebih kuat. Hak ni dia tidak guna usul tarjih, dia himpunkan di antara beberapa hadis dan dia buat kesimpulan daripada beberapa hadis yang zahirnya bercanggah. Hak tu ada cara masing-masing. Usul di dalam mentarjih. Mana nak rayak kalau bagi khilaf mesti ada dalil. Mesti ada dalil, tak lagi. Kalau bagi khilaf. Kalau bagi bid'ah tak ada dalil. Tak ada dalil. Sebab kita kata semaya sunat sebelum ngari. Semaya sunat sebelum ngari. Setengah ulama kata tak ada semaya sunat sebelum ngari. Tak ada. Nabi tak ada buat, sahabat tak ada buat. Setengah ulama yang lain kata ada. Ada berdasarkan dalil mana? Dalil umum. Baina kulli adzanain salatun. Di antara dua bel ada satu semaya. Bukan dua bel tu. Di antara azan dan iqamah. Sebab ada Nabi guna di tempat yang lain azan itu dengan makna iqamah. Ada yang guna lafaz. Lepas tu ulama lain kata ada tambahan tempat lain. Baina kulli adzanain salatun illa al-maghrib. Kecuali maghrib. Maghrib ada. Lepas tu ulama lain kata tambahan tu tak betul. Tambahan tu dhaif. Dhaif jiddan, sangat lemah tambahan tu. Tak boleh pakai. Pakai juga. Mana ada ulama kata boleh semaya sunat lepas sebelum ngari, ada ulama kata tak boleh, tak ada semaya sunat sebelum ngari. Jadi khilaf, berlaku khilaf apa? Kerana ada dalil. Kerana ada dalil. Tu bagi khilaf orang panggil. Bagi khilaf dia mesti ada dalil, tak lagi. Mesti ada dalil. Tu. Begitu juga semaya sunat sebelum Jumaat tu ada dalil. Cuma khilaf di dalam memahami dalil tu. Beza pendapat. Tu panjanglah cerita dia nya. Lepas begitu juga semaya sunat sebelum ngari ni pun ada lagi perbahasa dia, ada faham lagu lain baina kulli adzanain salatun tu. Tu panjanglah kalau kita nak bicaranya. Tapi nak royaknya kalau bagi khilaf dia ada dalil sekali. Dia ada dalil. Tapi kalau bid'ah tak ada dalil. Tak ada. Kalau kita kata semaya sunat semaya temai, tak ada dalil. Lepas tu dia tidak khilaf. Mana royak dalil? Semaya rara'i tak ada dalil. Semaya nisfu Sya'ban tak ada dalil.
Tahlil bahawa mati. Tak ada dalil. Koyak kalau ada tak? Tu beza. Itu perbezaan. Setengah orang dia tak faham.